Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah Ta'ala dan nafa'na bi ulumihi fid dharain amin, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmu-ilmunya untuk kebaikan dunia dan juga akhirat. Fasal yang kelima daripada 7 fasal pada menyatakan faraj, yakni cara bagaimana kita nak mensyukuri nikmat faraj ataupun kemaluan. Ketahui olehmu, hai talib, wahai penuntut-penuntut ilmu, bahawasanya Allah Ta'ala itu menjadikan ia Allah bagi engkau akan faraj, yakni kemaluan, baik lelaki ataupun perempuan, kerana kegunaan yang bangsa akhirat, iaitu mengadakan anak dengan dia, yakni dengan nikmat faraj. Baik tuan-tuan, inilah kelebihan agama kita. Agama kita ni agama yang mengatur, yang menyusun, yang mengajar, yang mencorak seluruh hidup kita. Bukan sekadar soal iman, bukan sekadar soal kepercayaan, bukan sekadar soal sembahyang, puasa dan seumpamanya, hingga bagaimana kita nak menggunakan 7 anggota kita, 7 anggota yang paling utama dalam diri kita. Bagaimana kita nak menggunakannya, bagaimana kita nak mensyukuri nikmat-nikmat itu. Itu pun diajar dalam agama kita. Sebagaimana kita dah belajar sebelum ni, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, nikmat kaki, tangan, sampailah nikmat perut. Hari ini masuk nikmat faraj. Faraj ni makna kemaluan. Namanya pun kemaluan. Dia sebut kemaluan ni, kita rasa macam benda malu lah. Tapi agama kita ajar macam mana nak mensyukuri nikmat faraj. Bukan semata-mata kita gunakan untuk nikmat kepuasan, keinginan nafsu syahwat. Tapi rupa-rupanya kata musannif kitab ni, kata pengarang kitab, bahawa Allah Ta'ala menjadikan kemaluan kita ni, baik lelaki atau perempuan, rupa-rupanya kerana kegunaan bangsa akhirat. Itu yang bermula disebut oleh pengarang kitab. Yang ini yang ramai orang tak tahu ataupun ramai tak sedar. Ramai orang, kebiasaan orang, bila sebut kemaluan ni, nikmat kemaluan ni hanya sekadar untuk nikmat nafsu, keinginan, syahwat semata-mata, tanpa ia menyedari bahawa ianya kegunaan utamanya ialah untuk yang bangsa akhirat. Sebab itulah kena tahu. Nak tahu macam mana kena belajar. Nak belajar macam mana kena datang kuliah. Itu cara dia. Kalau datang kuliah pun tidur pun tak dapat juga kan. Kena dengar lah. Kena dengar kata orang Melaka kan.
Bukan sekadar kena dengar, kena fikir, kena faham, barulah dapat manfaat dalam diri kita. Ini nama ilmu, tuan-tuan. Baik, apa dia kegunaan bangsa akhirat yang disebut oleh musannif pengarang kitab, iaitu mengadakan anak dengan dia dengan sebab faraj, maknanya hubungan lelaki perempuan melalui hubungan faraj secara adat lah, secara adatnya begitu. Walaupun ada juga manusia yang Allah Ta'ala cipta tidak melalui hubungan lelaki perempuan. Nabi Adam AS contohnya, Hawa contohnya, Nabi Isa AS contohnya. Itu Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa dia. Allah Ta'ala ni boleh buat apa saja yang disuka. Tapi secara adatnya itulah, kita manusia untuk dapat anak maka mesti ada hubungan lelaki perempuan melalui faraj, dan bukan cara yang lain, menunjukkan bahawa ianya adalah satu nikmat besar, tuan-tuan. Nikmat besar, tak ada cara lain, tak ada cara lain, tuan-tuan, melainkan dengan nikmat faraj itu sendiri, nikmat kemaluan. Jadi maknanya walaupun disebut kemaluan, tapi sebenarnya dari sudut ilmu kita tak boleh malu membicarakannya. Tak boleh malu dalam membicarakan tentang ilmu ni. Sebab apa? Bila kita malu, maka kita tak dapat manfaat akhirat tadi. Jadi maknanya mengadakan anak daripada benih lelaki dan benih perempuan melalui hubungan faraj lelaki dan perempuan, ini nikmat. Nikmat sebenarnya walaupun dirasai di dunia, tapi kegunaannya untuk bangsa akhirat. Ke akhirat besok kita akan nampak, ke akhirat besok kita akan nampak betapa besarnya pahala, pahala bila mana kita mengadakan anak melalui hubungan faraj. Sebab itulah kita, tuan-tuan, dalam Islam perkara ni dihalalkan dengan akad nikah. Dihalalkan dengan akad nikah, tuan-tuan. Itu hebatnya agama kita. Agama kita ni semua diatur. Sebab yang nak diatur ni ialah manusia, bukannya binatang. Sebab itulah Al-Quran, hadis, ilmu ni semua untuk manusia. Kita lah manusia ni. Kalau manusia tak menghargai ilmu, tak menghargai hidayah petunjuk dalam Al-Quran, tak menghargai hidayah petunjuk dalam hadis-hadis Nabi SAW, siapa yang nak ambil manfaat, tuan-tuan? Ayam itik kita takkan ambil manfaat, kucing kita takkan ambil manfaat. Kucing takkan datang kuliah, tuan-tuan. Ayam itik tak datang kuliah. Jadi kalau kita tak datang kuliah juga, macam ayam itik pula kita ni kan. Sabda Nabi SAW, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul yaumal qiyamah. Artinya, arti hadis ini, berkahwinlah oleh kamu. Nabi cakap pada para sahabat dia, yang menyampai hinggalah kepada kita. Hadis ni sampai pada kita. Kita dengar hadis ni bagaikan kita mendengar sabdaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahwinlah oleh kamu. Maknanya di situ ada beberapa hukum tentang kahwin tu. Bunyi senangnya tanakahu, berkahwinlah oleh kamu, menikahlah oleh kamu. Tapi di situ ada hukum. Ada hukum harus, ada hukum sunat, ada hukum makruh, ada hukum wajib, ada hukum haram, tuan-tuan, kahwin ni. Bunyi senangnya tanakahu, berkahwinlah, menikahlah oleh kamu. Tapi sebenarnya situ ada hukum, ulama bahaskan.
Berkahwinlah oleh kamu, nescaya kamu mendapat anak-anak. Yakni dengan perkahwinan itu kamu akan dapat anak-anak, yakni keturunan. Maka bahwasanya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bermegah-megah dengan kamu, yakni dengan ramainya kamu, akan segala umat pada hari kiamat. Maknanya Nabi, tuan-tuan, dia berbangga dengan umatnya yang ramai di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti. Ini yang sebabnya kata musannif kitab, faraj ni, nikmat faraj ni bangsa akhirat, iaitu untuk mengadakan anak. Anak inilah yang meramaikan keturunan, yang meramaikan umat. Dan inilah yang menjadi kemegahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti. Sebab Nabi nak umat dia seberapa ramai masuk syurga, tuan-tuan. Seberapa ramai. Bayangkanlah nabi-nabi yang dulu, Nabi Nuh alaihi salam contohnya, dekat 1000 tahun berdakwah, yang ikut dia, yang beriman dengan dia sikit saja. Itulah yang dibawa naik kapal itu. Yang lainnya habis, hancur, musnah, tak berbaki, tuan-tuan. Sampai anak dia pun tenggelam juga. Bayangkan kesedihan Nabi Nuh alaihi salam berdakwah begitu lama. Kita pun takkan capai umur 1000 tahun ni kan. Kita ni nak capai umur 80, payah kita ni, umat Nabi kan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Nuh hampir 1000 tahun. Bayangkan yang ikut, yang beriman sedikit saja. Maknanya umat Nabi Nuh yang masuk syurga tak ramai. Tak ramai, tuan-tuan. Begitulah juga dengan umat-umat Nabi yang lain. Nabi Lut contohnya, isteri dia pun tak ikut dia. Bayangkan, seluruh umat dia dihancurkan oleh Allah Ta'ala, tidak berbaki. Bayangkan, tuan-tuan, tidak berbaki. Maknanya tak ada zuriat lah, tak ada keturunan. Bila Allah Ta'ala hancurkan, tuan-tuan, dengan azab, itu merupakan siksaan di dunia bagi umat yang terdahulu. Sebab itulah mereka hancur, kerana siksaan itu adalah siksaan yang berupa hukuman daripada Allah, akibat daripada kekufuran, kemaksiatan dan keingkaran mereka. Maka umat Nabi Lut yang masuk syurga tak ramai. Maka al-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan ada Nabi yang pengikut dia hanya seorang saja. Itu dia, seorang saja. Maka oleh kerana itulah cinta yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia minta pada Allah Ta'ala 3 perkara. Antaranya, tuan-tuan, Allah Ta'ala, Nabi minta pada Allah Ta'ala supaya umat dia tidak dimusnahkan sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Yang kedua, umat dia takkan kebuluran hingga pupus. Dan yang ketiga, dia minta umat dia jangan berpecah belah. Allah Ta'ala makbulkan 2 yang pertama. Sebab itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni lah sampai hari ni, walaupun degil macam mana pun kita ni, walaupun jahat macam mana pun kita umat Nabi ni, kita tak dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Tadi sejak hampir 1500 tahun yang lalu, zaman Nabi masih hidup lagi sampai hari ini, kita lihat walaupun umat Islam ni ada yang degil, yang engkar, yang syirik, yang maksiat, yang kaki rasuah, yang tak sembahyang, tak puasa dan macam-macam, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir zaman ni tak dimusnahkan. Maknanya Allah Ta'ala tak seksa kat dunia, tuan-tuan. Tak macam umat dulu. Kalaulah kita ni macam umat dulu, tuan-tuan, bila kita tak semayang, bayangkan
Tak semayang je Allah Ta'ala turunkan apa, seksaan direct, patai kena kepala kita. Dah sudah lama mati dah. Dah sudah ramai dah mati dah. Bila tak semayang je kena patai, pum, habis kampung tak semayang, habis. Sekejap-sekejap dengar cerita kampung tu habis, Rasul tak semayang. Sekejap-sekejap dengar kampung tu pula. Tapi pernah dengar tuan-tuan? Tak ada kan? Punyalah Allah Ta'ala ni, dia dah janji dengan Nabi, dia makbulkan doa Nabi. Walaupun berlaku kebuluran dalam alam Islam, tapi umat Islam masih hidup lagi. Di apa? Di apa nama tempat? Di Yaman contohnya. Kebuluran 17 juta tuan-tuan. Yaman tempat ramai habib-habib kita ni yang datang ke Malaysia ni kan. 17 juta kebuluran ke sana. Kat Somalia. Tapi umat Islam tetap tidak lupus. Ada je. Ada je. Tapi Allah Ta'ala tak makbulkan permintaan Nabi yang ketiga. Apa dia? Nabi minta umat Islam, umat dia tak berpecah belah. Sebab apa agak-agak? Sebabnya pecah belah ni puncanya bukan Allah Ta'ala. Azab tadi, azab ke kebuluran ke, itu Allah Ta'ala yang takdirkan, yang qada kan. Tapi perpecahan ni bukan punca daripada Allah. Kalaulah manusia berpegang pada Allah, semua bersatu tuan-tuan. Kalaulah manusia berpegang dengan hukum Allah, semua bersatu. Jadi punca perpecahan manusia ni hatta kepada kita umat Islam berpunca daripada perangai kita sendiri. Itu je punca dia. Perangai kita sendiri. Semayang menghadap kiblat yang satu, semayang subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, sama je semua. Puasa pun sama, mula puasa sama, mula raya pun sama. Quran sama, tak ada yang beza-beza. Tapi umat Islam masih pecah belah lagi, terutamanya kerana perkara-perkara agama. Ada orang yang berpegang dengan agama dan ada orang yang tak berpegang dengan agama. Itu punca dia. Sepatutnya umat Islam ni, kalau kita tak nak berpecah, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Itu sepatutnya. Kalau kamu berselisih, berbeza pandangan, bergaduh lah senang kata antara kamu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jadi kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu yang sepatutnya kita buat. Tapi bila kita nak balik pada Quran dan sunnah Nabi SAW, inilah yang dituduh sesat. Inilah yang dituduh anti pembangunan. Inilah yang dituduh macam-macam. Ini tuan-tuan, puncanya daripada perangai kita sendiri. Itu yang Allah Ta'ala tak makbulkan. Sampai hari ini, akhir zaman ni, umat Islam akan berpecah sampai 73 golongan yang akidahnya bermacam-macam, tuan-tuan, yang pegangannya bermacam-macam. Sebab itulah kita kena lihat kita ni masuk ke tak masuk satu golongan yang dijanjikan untuk syurga tu. Baik, jadi maknanya cerita kegunaan akhirat ni benda yang penting, tuan-tuan. Kita kena fikir akhirat. Sebodoh-bodoh manusia, sejahil-jahil manusia, walaupun dia ada PhD sekalipun, ialah bila mana dia tak fikir tentang akhirat. Walaupun dia pangkat tinggi macam mana pun, duit banyak macam mana pun, PhD ada 5 sekalipun, master berlambak contohnya, tapi kalau dia tak fikir tentang akhirat, tentang kehidupan akhirat, dialah sebodoh-bodoh, sejahil-jahil manusia. Kerana sijil-sijil ke, master ke, PhD ke, harta ke, kekayaan ke, pangkat ke, kedudukan ke,
Itu semua untuk dunia. Dunia, tuan-tuan. Tak ada orang bila dapat PhD confirm masuk syurga, tak ada. Walaupun dia PhD, tuan-tuan, besok exam dalam kubur belum tentu boleh jawab. Exam dalam kubur, siapa Tuhan kamu? Apa Nabi kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Itu pun belum tentu boleh jawab. Sebab itulah saya kata tadi, orang yang tak fikir tentang akhirat sejahil-jahil dan sebodoh-bodoh manusia. Ini bukan, this is not my idea. Cukup putih lah. Saya cakap ni bukan cakap saya yang kata bodoh ni. Nabi SAW yang menyebut ni. Sebab Nabi kata orang yang paling cerdik ialah orang yang fikir tentang akhirat, fikir tentang mati, hidup lepas mati. Itu yang paling, yang dia fikir. Dia buat persiapan. Itu orang cerdik. Tapi al-ahmaq, yang paling bodoh. Ahmak ni bukan bodoh, tuan-tuan, dungu. Yang paling dungu betul lah. Dia tak fikir tentang akhirat. Harta kita banyak mana pun, hidup kita lebih-lebih pun 70 tahun, 80 tahun. Kita orang Melayu biasalah kebanyakan kita orang Melayu mati mula umur 50-an. Kawan-kawan saya ramai mati 50-an, tuan-tuan. Yang sakit jantungnya, yang sakit kecil manisnya, yang sakit bawah pinggangnya, yang sakit macam-macam, mula mati 50-an. Saya dah 58. Maknanya kalau tuan-tuan dah 50-an, jaga-jaga. Kalau katakan lepas 50-an, masuk 60-an. Masuk 60-an. Yang ramai mati masa Covid baru ni, kat 30,000 lebih, dia dah mula umur 60-an. Kita pun ada lagi orang kata Covid ni menipu je lah, dia kata. Ni semayang jarak-jarak ni menipu je ni. Ini agenda Yahudi, agenda Zionis ni. Padahal dah mati kat negara kita 33,000. Itu pun tak percaya lagi. Yang kita ni jadi tenang sikit ni pasal dengan vaksin kita, dengan SOP kita, dengan penjarakan fizikal ni. Inilah natijah yang kita dapat, tuan-tuan. Baik. Jadi maknanya kalau 60-an masih hidup lagi, tuan-tuan kan, ramai 60-an kan hidup ni kan, ada chance lah juga masuk 70-an. Ada chance je. Belum confirm lagi, ada chance je. Tapi kalau dah sampai 78, 79, nak jejak 80 tu, tuan-tuan, ada sikit susah lah. Bukan sikit, banyak susah lah. Jadi ini yang kita kena selalu ingatkan diri kita. Katakanlah kita sekarang dah umur 60-an, takkanlah kita akan hidup 30 tahun lagi. Takkanlah kita akan hidup 20 tahun lagi. Susah, tuan-tuan. Orang yang macam Tuan Mahathir tu berapa orang sangat? Boleh kira dengan sebelah tangan je. Yang sehat macam Tuan Mahathir kan. Betul lah. Jadi benda-benda ni kalau kita tak fikir, memang padahal hidup akhirat besok lama, panjang. Kita lebih-lebih pun 70-80 tahun, tapi akhirat nanti hidupnya cukup panjang. Jadi oleh kerana itulah kita berfikir tentang akhirat ni, ini sebenarnya wajib. Berfikir dan bersiap sedia dengan akhirat ni benda wajib, tuan-tuan, bukan benda sunat. Sebab itulah siapa yang tak fikir tentang akhirat, saya kata tadi, sebodoh-bodoh manusia. Baik, jadi maknanya Nabi bermegah-megah dengan anak. Jadi anak ni, tuan-tuan, adalah cerita akhirat. Ni point dia. Anak bukan cerita dunia sebenarnya. Walaupun kita dapat anak kat dunia,
Anak kita belajar, lepas SPM masuk universiti, lepas universiti ambil degree, ambil master, ambil PhD, dapat kerja baik, jadi doktor, jadi engineer, jadi korporat, jadi apa. Sebenarnya anak ni cerita akhirat. Kalau kita fikir anak hanya sekadar dunia, kita pun silap. Kita berbangga dengan anak-anak kita. Anak pertama engineer, anak kedua doktor, anak ketiga PhD, anak keempat macam-macam. Kita bangga. Kalau kita bangga anak-anak kita dengan dunia mereka, maknanya kita salah. Kita kena fikir anak-anak ni ialah soal akhirat. Apa hujah saya? Hujah saya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah." Artinya, arti hadis ni saya sebenarnya sakit tangan kanan. Tangan saya ni bengkak, tak boleh nak genggam pun, nak makan pun tak boleh. Beberapa hari dah. Baik, arti hadis ni apabila mati manusia, yakni Ibnu Adam, keturunan Adam, kita lah manusia ni. Ni cerita pasal kita ni tuan-tuan. Ni cerita pasal kita. Bila mati anak Adam, manusia ni, nescaya putus, inqata'a, putus amaluhu, oleh amalnya. Maksudnya apa? Dah tak ada apa dah. Dah tak ada semayang, dah tak ada puasa, dah tak ada baca Quran, dah tak baca, dah tak ada zikir wirid, dah tak ada sedekah. Kita sendiri putus dah tak ada apa dah. Masuk kubur besok kita dah tak payah semayang dah. Memang dah tak boleh semayang. Kalau nak semayang masih hidup ni. Dalam kubur besok dah tak payah pergi surau dah. Tak payah susah-susah dengan kuliah sama anu dah. Kan? Kalau nak dengar kuliah sama anu masih hidup ni. Itu dia. Mati besok tak ada apa-apa dah. Illa melainkan, ada juga melainkan. Dia, apa dia melainkan? Salasin, tiga perkara. Apa dia? Sadaqatin jariyatin. Pertama ialah waqaf, yakni sedekah yang kita beri dalam bentuk wakaf. Contohnya wakaf dan pahalanya berterusan selama mana orang menggunakan perkara itu. Itu dia katakan sadaqatin jariyatin, maknanya jariah ni yang pahalanya mengalir terus dalam kubur kita. Kita wakafkan tanah, satu tanah contohnya lah, untuk kegunaan orang kampung, kubur contohnya. Maka bila kita mati, pahala penggunaan tanah kubur tu berterusan pada kita. Kita wakafkan satu rumah kita ada 10 kan? Satu kita wakafkan pada madrasah, mengaji ke, untuk tahfiz ke sebagainya. Maka selama mana digunakan, pahalanya berterusan. Ataupun apa sajalah, kita ada kereta, ada bas ke, beri pada sekolah untuk kegunaan. Itu semua yang dikatakan dalam bentuk wakaf. Kalau kita beri dalam bentuk duit, orang guna habis-habis lah. Tapi kalau wakaf ni berterusan. Dan yang kedua ialah ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Apa makna ilmu yang diambil manfaat dengan dia? Maknanya ilmu tu diajar. Ilmu tu diajar dan ilmu tu diamalkan oleh orang yang diajar. Contoh, kita bapa ajar anak semayang. Kita ajar anak kita semayang, dan anak kita pun semayang. Sebab kita strict dengan anak kita.
Waktu semayang kita tengok, waktu semayang kita kejut dengan subuh, suruh pergi masjid, suruh pergi surau. Maka walaupun pekat awal dia rasa terpaksa, kena paksa, tapi akhirnya dia jadi apa kita, alah bisa tergantik biasa. Dia tak payah disuruh, dia pergi semayang. Jadi bila kita mati besok tuan-tuan, ilmu tu anak kita amalkan, semayang berterusan, walaupun kita dah mati, maka pahala yang mengalir pada kita. Sebab itulah anak-anak kena diajar, sebab itulah anak-anak kena dididik, kan? Kalaulah kita bapa, kita mak dengar azan, kita pula tengah tengok cerita Tamil kan. Cerita Tamil kan suspense kan. Buat cerita Tamil ni dia susah nak dijangka dia punya ending. Susah nak dijangka. Kalau cerita Melayu ni senang. Dia agak ada ending dia. Tak minat, tahu je. Tahu je. Jadi masa tu azan pula. Bila azan kita buat de je azan. Kita buat de ni apa? Buat tak kisah. Maka anak kita pun tengok, bapak aku relax je azan, dia pun ikutlah kita. Itu je. Dia ikutlah kita. Kalau kita ni kaki gusti ya, jenis tengok gusti malam-malam sampai orang kata terbongkang depan TV kan. Apa orang kata menjalau, tidur menjalau depan TV, maka anak-anak kan ikut. Kalau kita jenis tak tutup aurat kat rumah, kita rasa rumah ni kita punya, kita tak jaga aurat, pakai seluar pendek je kan, anak kita akan ikut. Pakaikan plekat nampak pusat kan. Anak kita akan ikut. Tuan-tuan, kita dengan anak-anak ni ada aurat. Jangan kita ingat tak ada aurat. Baik anak lelaki, baik anak perempuan, ada aurat kita. Jadi benda-benda ni tuan-tuan, anak-anak akan ikut. Bayangkan benda itu akan berterusan sampai kita mati. Kan lebih baik kita ajar benda yang baik-baik. Ajar anak kita semayang, ajar anak kita baca Quran, ajar anak kita bersedekah, ajar anak kita dengan perkara yang baik. Maka amalan itu berterusan. Sebab itulah maknanya tuan-tuan, bukan sekadar anak, termasuklah isteri. Isteri kan saya cerita, isteri kena diajar tutup aurat, pakai tudung dan tutup aurat. Jangan pergi masjid tutup aurat, keluar ya, sidai baju kemban lah, satu hal lagi tu. Pergi masjid bukan main tutup kan, terlekong habis sampai ke ujung jari kan. Bila apa nama ni, sidai baju kat luar kemban pula. Sudah. Siapa nak tanggung? Kita lah, isteri suami dia. Kena ajar. Ya, kena ajar tuan-tuan. Dan kalau katakan bukan anak isteri pun, dengan kawan-kawan. Tentu kawan-kawan kita, ramai kawan-kawan kita yang tak semayang, ajak semayang. Senang je. Dia tak semayang, kita hanya sebut jom semayang. Dua perkataan je, jom semayang. Dua perkataan je. Tapi itulah yang paling berat kan? Kita nak ajak orang semayang ni bukan yang berat rasa. Padahal kita ngeteh dengan dia, tercanai dengan dia, sembang dengan dia, gurau senda dengan dia, orang kata hidup mati dengan dia. Tiba-tiba ajak kita semayang, dia tak semayang. Kan kesian tuan-tuan. Ramai kawan-kawan kita ni, saudara mara kita, sepupu sepapat kita, ipar duai kita. Maka tuan-tuan, kalaulah kita buat perkara ni, kita beri ilmu yang dia beramal, maka itulah antara amalan yang akan mengalihkan pahala kepada kita sampailah kita dalam kubur nanti. Dan yang ketiga ialah anak yang beriman. Disebut dengan anak yang beriman. Dalam hadis itu menyebut wa waladin salihin. Bila sebut wa waladin salihin, anak yang soleh, memang anak yang beriman lah. Sebab anak yang soleh ni ialah anak yang beriman dan beramal soleh.
Takkan dinamakan anak yang soleh kalau anak kita tak semayang, tuan-tuan. Anak kita walaupun gaji besar mana, kereta menjalau mana, tiba-tiba tak semayang, itu bukan anak soleh. Itu bukan anak soleh. Dia comel ke sejak kecil tu ke, dah besar dia pandai ke, dia cerdik ya, gaji besar mana pun, kalau tak semayang maka tak soleh. Bila anak tak soleh, tuan-tuan, apa dia punya implikasi dia? Maka dia tak semayang. Bila tak semayang, bila masa dia nak doa untuk kita? Sebab dia sebut di sini wa waladin, satu walad, ada anak baik lelaki atau perempuan, salihin, yang soleh. Dua, yang ketiga, yad'ulah, yang mendoakan dia, yakni anak Adam yang mati tadi. Mana kalau kita bapak-bapak lah, kalau mak-mak lah. Jadi kalau anak tu tak semayang, bila masa dia doa, tuan-tuan, agak-agak lah. Kalau anak kita tak semayang, bila masa dia doa? Orang bila tak semayang, dia takkan berdoa. Dia takkan berdoa, tuan-tuan. Bila masa dia berdoa? Masa dia main game, masa dia makan-makan, masa dia enjoy sana-sini. Bila masa dia doa? Maknanya kalau masa kita hidup pun dia tak doakan kita, sebab dia tak semayang, mati besok tak usah cerita lah. Sebab itulah Nabi sebut waladin, anak, salihin, yang soleh, yad'ulah, yang sentiasa mendoakan. Tiga ni, tuan-tuan. Mungkin kita ada anak tak soleh pun. Mungkin kita ada anak yang baik, tapi dia tak doakan kita pun, tak dapat juga. Macam sekarang ramai kan, apa nama ni, yalah, kita orang masjid dengan suruh kan, biasa orang jemput kenduri kendara kan. Kenduri tahlil buat tu, kenduri tahlil. Bila kita start tahlil, anak-anak dua-dua, anak perempuan kat dapur, anak-anak lelaki dua-dua serokok. Serokok sembang bola. Orang masjid la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam. Lepas orang masjid angkat tangan doa. Lepas orang masjid dapat makan. Itulah. Yang anak duduk kat luar, sembang, serokok, main game. Apa yang agaknya bapa yang dapat? Mungkinlah dapat daripada doa orang masjid. Orang masjid ni, doa dia sebagai doa orang beriman untuk orang dalam kubur. Doa minta ampun bagi orang beriman untuk masuk, untuk apa nama ni, untuk yang dalam kubur. Ada manfaat, ada faedah, tapi tak sebanding dengan doa anak yang soleh ni. Sebab Nabi yang sebut ni, doa anak yang soleh ni. Sebab itulah anak ni, tuan-tuan, kita kena projekkan untuk akhirat. Itu poin saya ni. Anak ni kita kena projekkan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Akhirat ni lah yang kita dah tak boleh buat apa-apa. In qata'a amaluh, ni maknanya kita dah tak ada apa-apa dah. Bila mati saja kita dah tak ada semayang, tak ada wirid, tak ada zikir, tak ada apa dah. Dan dia akan berterusan. Bila ditiup sangkakala yang pertama, habis hancur lebuh semua alam ni. Bila tiup sangkakala kedua, dibangkitkan semula. Masa tu dah tak ada wirid, tak ada zikir, dah tak ada semayang, dah tak ada doa, tak ada apa dah. Sebab hari pembalasan, Yaumuddin ialah hari al-jaza' wal hisab, hari untuk dihitung amalan dan dibalas, bukan lagi hari amalan. Akhirat bukan masa untuk beramal lagi, akhirat bukan masa untuk beribadat lagi. Dalam syurga pun, tuan-tuan, orang syurga ni dah tak semayang ni dah. Dalam Yasin, tuan-tuan baca, fi syughulin fakihun. Fi syughulin fakihun ni maknanya apa, tuan-tuan? Ulama bahas surah Yasin kan. Ahli syurga, dalam syurga, tuan-tuan, mereka bersibuk. Syughul tu sibuk. Sibuk buat apa? Sibuk menikmati nikmat syurga, tuan-tuan. Dia orang tak semayang, dah tak wirid, tak zikir dah. Sebab apa? Wirid, zikir, baca Quran, datang surau, datang kuliah ni masa kat dunia je. Itu je.
Sebab itulah kalau kita di dunia ni dah bersibuk dengan amalan, bersibuk dengan sembahyang, bersibuk dengan puasa, bersibuk dengan sedekah, bersibuk tahajud, bersibuk tentang kuliah, bersibuk dengan amalan-amalan baik kat dunia, maka ke akhirat besok kita dah tak sibuk dengan perkara ni, kita sibuk menikmati nikmat syurga tu. Fakihun fi syughulin fakihun. Ulama tafsir mengatakan fakihun ni, saya sebut saya minta maaf lah kalau bunyi dia macam tak best sikit. Fakihun ni antara aktiviti ahli syurga menikmati nikmat syurga. Apa dia? Fakihun ni maknanya apa? Fakihun ni maknanya tuan-tuan ialah mereka sibuk memecahkan dara isteri-isteri mereka. Ini sebut dalam kitab, sebut dalam tafsir tuan-tuan. Bukan saya, this is not my idea. Saya kena sebut. Sebab kadang-kadang orang kata, apa ustaz ni cerita ni? Ini sebut dalam kitab, ini sebut dalam tafsir. Sebab kat dalam syurga ni, isteri bukan seorang tuan-tuan, paling tidak 70 orang. Mana tak sibuk ya? Sibuk lah. Itu dia. Itu dia nikah ustaz. Tak ada lain. Nikah kat dunia, nikah kan ibadat dah sebut tadi. Memang tak tergambar kita kan. Tak tergambar macam mana kahwin 70 orang ni. Itu je. Tapi itulah, itu janji Allah. Tapi kenalah sibuk kat dunia dengan ibadat. Kalau sibuk kat dunia dengan saham je, sibuk dengan harta je, sibuk dengan game je, sibuk dengan keseronokan, sibuk dengan makan minum je, tak ada chance lah besok akhirat. Itu je. Jadi maknanya tuan-tuan, jangan sampai anak kita ni tak jadi projek akhirat. Sebab antara projek akhirat ni ialah nak doakan kita, nak mengalihkan lagi pahala pada kita bila kita mati. Berkata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, Ibn Hajar ni Ibn Hajar al-Asqalani, dia ni ulama besar dalam hadis. Kalau Ibn Hajar al-Haytami itu ulama besar dalam fiqh. Apa dia kata? Ditulis baginya, bagi si mati jadi, seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan akan dia oleh anak dia. Jadi bila kita projekkan anak kita buat benda baik, kita projekkan anak kita beribadat, maka apa nama tadi, kita yang dah mati pun dapat pahala. Tiada segala amalan yang jahat-jahat. Itu dia. Tiada segala amalan yang jahat-jahat. Contohnya apa? Kita dah mati, anak kita ni masih jahat lagi lah. Maka itu tak masuk kita punya dosa. Sebab kecualilah jahat tu yang kita ajau. Kita ajau anak kita, kan? Kita yang ajau anak kita tak sembahyang, kita yang ajau anak kita buka aurat, kita yang ajau anak kita main judi. Itu masuk lagi dalam kubur. Sebab apa? Kita ajau dia. Tapi kalau dia buat jahat, disebabkan bila dah akil balik, dia dah akil balik, dah cukup akal, dah balik cukup umur, tiba-tiba dia buat jahat, maka ditanggung. Ditanggung tuan-tuan. Intaha, habis. Kalau Musannif rahimahullah ta'ala demikian lagi menjadikan Allah ta'ala bagi engkau akan puas kerana kegunaan dunia. Wallahu a'lam bishawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ada soalan? Ya. Ustaz kata anak tu orang ayah kita pasti. Bagaimana dengan anak? Anak? Anak cakap doktor. Anak kita juga. Boleh. Anak yang kita jaga kan? Sampai doa tu. Sampai insyaAllah. Anak yang kita jaga, kita jadi penjaga dia, kita yang didik dia, kita yang itu tak dapat. Walaupun sebut anak angkat kan, anak angkat ni dia tak ada kaitan dengan dia harta pusaka, tapi doa dia sampai sebab kita jaga dia. Ada lagi?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwir arda bi nuri syamsi wa abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma